Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah pemeliharaan berdasarkan pelancongan di Melangkap Kedamaian Kota Belud. Baiklah, saya akan teruskan dengan pendahuluan. Umum mengetahui aktiviti berasaskan komuniti dan juga alam sekitar sekarang semakin aktif dan semakin meningkat di negara kita. Dan ia memberi implikasi kepada ekonomi negara serta peningkatan sosioekonomi dan kelangsungan budaya serta persekitaran komuniti bagi generasi akan datang. Dan ini kita dapat lihat bagaimana pelancongan sebenarnya boleh digunakan kepada aspek pemeliharaan itu sendiri. Dan bila bercerita tentang pelancongan, kita akan sandarkan kepada dua teori. Teori pelancongan berasaskan komuniti yang melihat corak pelancongan terhasil daripada mengimbang tara kesan negatif daripada pelancongan, dan kedua, kita hidup kawasan pelancongan yang mana kita menilai evolusi model pelancongan ini sama ada ia menurun ataupun meningkat daripada kadar pengunjung dan sebagainya. Dan daripada perkara ini, faktor yang akan saya teliti adalah faktor pembangunan kawasan pelancongan serta faktor sosioekonomi bagaimana ia berhubung kait untuk meningkatkan penjagaan alam sekitar kita pada hari ini. Apa sebenarnya permasalahan kajian yang saya dapati? Dalam beberapa pembacaan yang saya lakukan, saya dapati dalam masalah pelancongan, dua perkara yang paling besar adalah pengurusan serta pertindihan kuasa. Bagaimana pengurusan sebenarnya keterlibatan komuniti serta pantauan pihak bertanggungjawab perlu diimplementasikan dengan baik supaya ia memberi kepuasan pelancongan sekaligus penjagaan kawasan pelancongan. Bayangkan jika sesuatu komuniti ini memberi tahu ataupun melaporkan masalah-masalah yang berlaku, namun masalah ini tidak dapat didengari, tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak tertentu, ini memberi kesan kepada pelancong yang datang berkunjung serta memberi kesan kepada penjagaan kawasan pelancongan kita. Dari aspek unjuran pertindihan kuasa pula, bila manakah sesuatu badan yang bertanggungjawab yang tertinggi memberi arahan kepada pihak bawah, namun arahan tersebut telah dicabuli ataupun telah diubah oleh pihak bawahan, ini memberi impak kepada pengurusan alam sekitar itu sendiri. Mungkin ia telah memberi kesan kepada kesilapan arahan ataupun kesalahfahaman arahan sehingga memberi kesan buruk kepada pengurusan alam sekitar. Inilah permasalahan kajian yang saya dapati daripada pembacaan saya. Dan faktor yang perlu diperhalusi adalah faktor pengurusan yang lebih sistematik dan juga kadar kesedaran yang perlu untuk kita faham ataupun warga tempatan perlu dididik ataupun perlu sedar untuk memastikan alam sekitar kita sentiasa terjaga. Inilah faktor yang perlu diperhalusi atau yang perlu untuk kita teliti dalam kajian saya pada hari ini. Dan apa objektif kajian saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah berlaku? Ada dua. Pertama, untuk mengetahui keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kawasan pelancongan sebagai indikator ukuran pemahaman hubung kait komuniti dan usaha pemeliharaan. Kedua, menilai manfaat yang diterima sebagai kaedah implementasian dan tujuan pemeliharaan. Ini perkara yang akan saya capai untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Baik. Justifikasi kajian saya, kenapa perlu untuk saya lakukan kajian ini? Pertama, sebab negeri Sabah merupakan satu pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia, negeri saya yang tercinta. Kita tahu Sabah ini dikenali dengan pelbagai tempat yang menarik. Sebab itu perlu untuk saya lakukan kajian supaya kita boleh laksanakan pengurusan alam sekitar yang baik dan juga pelancongan yang baik supaya alam kita sentiasa terjaga. Kedua, menjaga kualiti alam sekitar dalam masa yang sama memberikan nilai tambah dari sudut sosioekonomi masyarakat setempat dan ekonomi negara. Sebab saya tahu negeri Sabah ini dikatakan sebagai negeri yang mempunyai masyarakat yang miskin. Sebab itu, diharapkan kajian ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan sosioekonomi mereka sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Jadi, sorotan perpustakaan saya sepanjang melakukan mencari idea adalah pertama, apa yang saya dapati daripada Pusat Biodiversity Sabah, SABC, mereka telah memuktamadkan peraturan perkongsian akses dan manfaat dengan meningkatkan enactment Biodiversity 2000, yang mana dalam konteks sumber genetik dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh komuniti tempatan yang menyokong takbir urus tempatan dalam aspek biodiversity dan penggunaan sumber alam semula jadi yang mampan. Maksudnya, apa-apa yang berlaku di kawasan mereka
akan dijaga oleh mereka sendiri berasaskan sumber genetik mereka itu dan juga pengetahuan tradisional yang mereka miliki, supaya apa-apa yang berlaku, masalah yang berlaku, mereka yang akan terima akibat dan juga mereka yang akan selesaikan. Dan perkara ini saya nilai juga bacaan daripada Tourism Conservation Models, yang mana saya dapati 7 jenis pelancongan telah digunakan di serata dunia, diimplementasikan lebih daripada 1,900 destinasi pelancongan. Di antaranya, apa yang dikatakan oleh Organisasi Pelancongan Dunia menganggarkan bahawa 1.6 bilion menjelang tahun 2020 pelancong yang akan melancong di seluruh negara, dan pada tahun 2010 saja ia telah melebihi 940 juta masyarakat yang telah pun melancong, mungkin dari segi aspek kesedaran, dari segi tertariknya alam sekitar. Dan dalam satu kes kajian yang dilakukan di Australia, pelancongan berasaskan pemeliharaan berasaskan pelancongan telah membuka ruang perspektif pemeliharaan sekaligus mengubah landscape ekonomi serta pelancongan. Contohnya, apa yang berlaku di Afrika Selatan. Rumah Taman Negara Kruger yang ikonik memperoleh 70% pendapatan mereka daripada hasil pelancongan, menunjukkan bahawa tempat pelancongan mampu memberi sumbangan kepada pendapatan negara itu sendiri. Dalam aspek pengendalian ekopelancongan berasaskan hidupan liar pula, telah banyak ditubuhkan di Sub-Sahara Afrika, yang mana berlaku peningkatan signifikan kawasan yang dirancang untuk tujuan pemeliharaan. Sebagai contoh, rizab swasta kini meliputi lebih daripada 2 kali ganda kawasan simpanan awam di Afrika Selatan. Dan dalam sorotan perpustakaan saya dapati teori perubahan terhadap impak keberkesanan ini bergantung kepada 3 perkara. Pertama, kos pelaksanaan. Kedua, perubahan langsung kepada penggunaan sumber dalam kalangan pihak terbabit. Ketiga, kesan tidak langsung positif atau negatif kepada penggunaan tanah, penyediaan perkhidmatan, serta kesan sumber dalam kalangan peserta dan bukan peserta. Menunjukkan apa-apa perubahan yang berlaku di antara 3 ini akan memberi impak kepada keberkesanan pelancongan terhadap pemeliharaan. Jadi, dalam metodologi kajian saya, kawasan yang saya pilih adalah melangkap kedamaian sebab terdapat 50 kawasan ekopelancongan di kawasan tersebut, 60,000 pengunjung setiap tahun serta 2,000 pengunjung setiap bulan. Ini saya dapati daripada Sabah News Today, keluaran 2018 November, yang mana menunjukkan kawasan ini sebenarnya strategik untuk saya lakukan kajian, serta Pusat Biodiversity telah pun membenarkan melangkap ini sebagai salah satu kawasan yang mewartakan kawasan mereka sendiri. Apa yang telah ini adalah apa yang dikatakan oleh supervisor saya sendiri, pengendali saya, Dr. Robert, yang mana melangkap ini telah mengurus sendiri tempat mereka, segala kesan dan risiko dan juga pendapatan, keuntungan semua diurus oleh mereka. Sebab itu, mereka menjadi salah satu pusat pelancongan yang menarik dan juga terkenal. Kaedah pengumpulan data saya akan lakukan 2 cara. Pertama, kaedah temu bual, yang mana saya sasarkan 200 responden kepada warga tempatan dan juga pengunjung. Serta saya lakukan kaedah pemerhatian, yang mana saya perhatikan gerak kerja serta sistem organisasi di kawasan melangkap kedamaian, bagaimana mereka uruskan kawasan pelancongan mereka sehingga menarik minat pengunjung lain dan sekaligus mengurus alam sekitar mereka sentiasa terjaga. Dan bagaimana saya analisis data saya? Seperti biasa, saya akan gunakan kaedah deskriptif data, SPSS dan sebagainya. Yang mana saya tetapkan satu hipotesis. Semakin menarik tempat, semakin banyak pengunjung. Bila mana kita lihat kawasan melangkap ini semakin menarik, semakin viral, semakin banyak pengunjung yang akan datang ke tempat mereka. Jadi apa sebenarnya hasil jangkaan yang saya ingin dapatkan dalam kajian saya? Pertama, mengumpul maklumat tentang strategik, pelan dan kaedah yang digunakan untuk membangunkan kawasan kajian. Kedua, mengetahui bagaimana keterlibatan komuniti setempat dalam menjalankan ekonomi ekopelancongan yang boleh dihubungkaitkan dalam usaha pemeliharaan. Dan ketiga, menilai manfaat yang boleh diterima oleh komuniti setempat bagi tujuan implementasi usaha pemeliharaan. Diharapkan ketiga-tiga perkara ini akan saya hasilkan dalam kajian saya dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dan meningkatkan sosioekonomi masyarakat orang Sabah, sekaligus sebagai pelajar
biopemeliharaan dapat memberikan idea bagaimana untuk menjaga alam sekitar kita berasaskan pelancongan. Ini merupakan beberapa rujukan yang saya gunakan. Terima kasih. Saya telah sampai ke akhir bicara. Sebarang pertanyaan bolehlah hubungi saya nanti. Terima kasih kerana meluangkan masa anda.